Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Seperti biasa kita sambung pengajian kitab online kita, ya, oleh kerana masa PKP ditunda lagi, ya, disambung lagi dengan PKPD pula, ya. Jadi kita teruskan dengan pengajian kita dengan kitab Muqaddimah Mustikah Hadis jilid yang pertama, lanjutan daripada minggu lepas, iaitu dalam tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Dan pada minggu lepas kita bincang tentang hadis yang ke-45, yang berkaitan dengan malaikat itu ialah kadang-kadang membisikkan sesuatu kepada hati manusia, iaitu bisikan-bisikan yang baik itu, ya, adalah daripada malaikat, manakala bisikan-bisikan yang tak baik itu adalah daripada syaitan, ya. Jadi ada juga malaikat juga dalam istilah yang lain mengatakan bisikan itu juga sebagai satu ilham, ya, kepada manusia untuk melakukan yang terbaik supaya manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita tahu bahawa malaikat yang diberi tugas khas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam 10 malaikat seperti mana yang kita tahu, ya, seperti malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan sebagainya, itu ada tugas-tugas khas mereka itu. Dan di samping itu ada juga malaikat-malaikat yang lain yang tugasnya tak lain tak bukan ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk dikatakan beribadat, tapi dia bertugas, ya, bertugas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadat. Betul juga manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk kita beribadat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan tanda kepengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini maka malaikat juga merupakan memain peranan penting, ya, kepada manusia untuk menjayakan ibadat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya malaikat menulis kebaikan yang dilakukan oleh manusia, malaikat menulis keburukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi pada malam ini kita sambung hadis yang ke-46 yang berkaitan dengan tugas malaikat juga, ya, iaitu yang berkaitan dengan tugas malaikat, iaitu malaikat ni dia melaknat, ya, orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ni, mereka ni melaknat. Mereka ni apabila mereka ni mengacukan senjata, ya, kepada musuh, ya, ataupun kepada orang Islam yang lain. Hadisnya yang berbunyi 46, hadis 46, iaitu hadisnya yang berbunyi, kalau muka surat kitab saya ni kitab Jawi, iaitu 260, iaitu hadis 46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhuhu li abihi wa ummihi. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Maksud hadis iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacukan kepada saudara Islamnya dengan sebarang senjata, ya, yang membahayakan, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya sekalipun yang diajukan kepadanya itu saudaranya yang seibu sebapa.
Jadi itu maksud hadis itu, ya. Jadi maksud hadis itu maksudnya mudah kita faham, iaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu dia akan melaknat mereka yang mengajukan senjata kepada saudaranya. Sebab perbuatan mengajukan senjata itu merupakan satu perbuatan yang berbahaya, berbahaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat melaknat. Walaupun yang diacukan itu kita katakan saudaranya, saudara seibu sebapa, saudara adik-beradiknya, walaupun dalam keadaan kita katakan dia berseloroh, kita katakan melawak-lawak, kita katakan begitu, bukanlah sungguh-sungguh, itu pun dilarang sama sekali. Jadi kitab ini menjelaskan bahawa kegunaan senjata hanya untuk menghadapi musuh pada syarak. Jadi senjata dalam Islam ni hanya digunakan untuk menghadapi musuh sahaja, tak boleh digunakan kepada saudara sama Islam. Sebab kalau dilakukan kepada saudara sama Islam, maka ini akan memutuskan silaturahim. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya saudara Islam, orang Islam itu bersaudara. Bila saudara, kita kena jaga hak-hak bersaudara itu. Antara hak-hak bersaudara itu maksudnya kita boleh dilarang kita mengacukan senjata, sebab senjata itu hanya digunakan untuk berperang dengan musuh saja dari segi syaraknya. Kalau kita katakan senjata ni senjata yang tajam, misalnya kalau pedang lah senjata untuk perang, jadi ataupun pisau ataupun tombak ataupun lembing, itu. Jadi diaju-ajukan pun, semua senjata itu digunakan untuk menghadapi musuh dari segi syaraknya. Jadi hukum dari segi syaraknya, kita boleh menghadapi musuh dengan senjata untuk mempertahankan diri kita. Tapi tak boleh kita ajukan senjata itu, kita kata buat main-main, kita katakan dengan saudara sama Islam kita. Jadi maknanya bukan ditujukan, maksudnya di sini ni bukan untuk ditujukan kepada orang yang diwajibkan kita bersikap aman dan terhadapnya. Jadi makna kata kita ni, orang kata Islam mengarahkan kita, mengajukan kepada kita supaya hidup dalam keadaan harmoni, aman damai, maksudnya begitu. Jadi kalau sekiranya berlaku perkara yang macam itu, acu senjata yang tajam itu, kita katakan, jadi ini akan menghilangkan, akan merosakkan, kita katakan kedamaian yang akan yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi maka sebab itu di sini dia dilarang. Jadi malaikat ini melaknat sebab perbuatan itu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan mengacukan senjata kepada orang yang bukan musuh, jadi mana dilarang. Maksudnya tak kiralah, mungkin saudara Islam lah, maksudnya bukan musuh, ataupun kalau dia bukan Islam pun tapi bukan musuh kita, maksudnya Islam ni dia walaupun dia bukan musuh kita, dia bukan Islam, tapi dia bukan musuh kita, dia ada hubungan baik dengan kita, kalau itu pun dilarang. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini yang berkaitan dengan malaikat tadi, jadi berkaitan dengan tugas-tugas malaikat itu melaknat, jadi melaknat mereka yang kita katakan yang mengacukan senjata, walaupun orang kata hari ini berseluruh-seluruh sajalah, walaupun kita acu tu agak-agak kita kata main-main saja dan sebagainya, itu pun dilarang sama sekali. Jadi nak menunjukkan bahawa Islam itu sangat memandang tinggi kepada akhlak, akhlak, nak menunjukkan tinggi akhlak, nak melarang, Allah melarang orang-orang Islam itu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu, Okey, itu hadis yang berkaitan dengan malaikat yang melaknat, mereka yang melakukan perbuatan yang disebutkan tadi. Jadi dalam hal ini maka kita mengambil pengajaran daripada hadis ini, maka tak bolehlah kita orang kata berseluruh dan sebagainya. Kadang-kadang ni dekat musim korban ni, kadang-kadang kan, kalau dululah, sekarang tak boleh korban dah.
Ya, kalau dulu musim korban membawa senjata kan, kadang-kadang kita berseloroh dan sebagainya. Sebenarnya Islam larang benda macam itu. Ya, mungkin kita baca hadis ni baru kita tahu bahawa Islam tu melarang. Dia merupakan sebagai adab juga rupanya. Ya, adab bagi orang Islam tu sampai begitu sekali. Islam tu mengajak umatnya supaya menjaga adab, dengan tujuan menjaga adab ini akan menjadikan kehidupan manusia itu lebih harmoni, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-47, ya, hadis 47 yang berkaitan dengan bab beriman kepada adanya malaikat juga dan tugas-tugasnya, ya. Mudah-mudahan bila kita kenal dengan keadaan-keadaan yang macam ini, ya, maka dapatlah kita mengawasi diri kita. Iktibarnya, rupanya dilarang, rupanya tak boleh, ya. Kita buat begini dilarang, dari segi agamanya dilarang, kita katakan. Walaupun amalan kita tu biasa saja, kan? Macam kita katakan orang adat orang lah, kalau orang Melaka tu kalau jumpa tu dia maki hamun lah, kan, kita katakan. Itu kira baik lah maksudnya, ya, itu dah biasa, tak ada masalah. Tapi dalam Islam dilarang berbuat begitu, ya, walaupun tak menjadi satu masalah lah, menjadi satu adat, tapi adat itu maknanya tak boleh. Mungkin kena kepada orang lain, mungkin ketika itu dia dalam keadaan yang tak baik, kita katakan moodnya dan sebagainya, dan tak boleh terima hakikat seperti mana yang disebutkan tadi itu. Tak apalah, orang Melaka memang begitu, tapi kadang-kadang tersimpan juga dia di hatinya begitu, kan. Jadi maka ini dilarang semua sekali. Okey, kita pergi hadis yang kedua, hadis yang berikutnya 47. Hadis 47 ini yang berbunyi an Abi Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massala bi hayawanin fa alaihi la'anallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Seorang lagi sekali an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massala bi hayawanin fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya, maksud hadis dari Abi Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabdanya, siapa yang menyeksa haiwan dengan mengerat, mengoyak, mencabut atau mengelar, ya, kelar mana-mana anggotanya, maka ditimpakan atasnya laknat Allah dan malaikat serta manusia semuanya. Jadi maksudnya ini malaikat melaknat juga, ya. Tadi laknat kepada mereka yang mengacukan senjata, kan. Yang ini melaknat kepada mereka yang membinasakan ataupun menyeksa haiwan, ya, menyeksa haiwan dengan mengerat, ya, mengerat, mengorek, kita katakan, mencabut, ya, atau mengelar mana-mana anggota, maka ditimpakan atasnya laknat Allah, maka Allah akan melaknat orang ini, ya. Kemudian malaikat dan serta manusia semuanya. Manusia pun tak suka rupanya, ya. Sebab itu fitrah yang ada kepada manusia, dia merupakan sebagai satu kezaliman, sedangkan Islam itu menentang kezaliman itu. Dalam hal ini, maka ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak suka, larang, ya, orang kata ni melarang keras. Dan malaikat juga begitu, ya, malaikat juga melaknat, ya, dan juga manusia semuanya pun begitu juga. Manusia, lumrah manusia itu, ya, maksudnya dia juga akan, ya, melaknat, akan tak sukalah kepada mereka yang berbuat demikian. Jadinya perbuatan kezaliman ini, maknanya sini zalim lah, menyeksa ni merupakan satu kezaliman, ya. Sebab tu kita kalau nak sembelih korban ni, dekat korban ni nak sembelih korban pun, maksudnya kalau adab
penyembelihan korban itu supaya kita kata ikut sunnahnya, ikut yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, iaitu dengan menyembelih dengan menggunakan pisau yang tak tajam. Menggunakan pisau yang tak tajam supaya tidak berlaku penyiksaan di sana. Jadi tak bolehlah dengan pisau yang tumpul. Kadang-kadang di sana ada bentuk penyiksaan di sana kan. Jadi itu maka sebab itu dilarang kita menggunakan pisau yang tumpul, kena gunakan pisau yang tajam. Di dalam hal ini maka Islam nampak di sini Islam menjelaskan kepada kita bahawa Islam itu melarang melakukan penyiksaan ataupun satu kezaliman. Kezaliman ni walaupun kita katakan kezaliman ni bukan kepada manusia lagi lah kan. Ini walaupun kezaliman ni kepada binatang. Walaupun kezaliman ni kepada binatang. Jadi dalam hal ini kita nampak ini merupakan satu akhlak lah. Latihan akhlak ataupun akhlak yang ditujukan oleh Islam itu maksudnya menzalimi ataupun menyeksa binatang pun dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Islam yang terbina, yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka-mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebagai satu tuntutan ibadat. Maksudnya kalau kita tak buat gitu, kita melaksanakan ibadat yang mana kita tidak berdosa, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukannya, maka kita dikatakan tidak melakukan ibadat. Ibadat tu macam kita katakan minum arak itu dilarang. Jadi kalau kita tak minum, merupakan sebagai satu ibadat kepada kita, dapat pahala. Tapi kalau kita minum, kita berdosa kan. Jadi ini ibadat yang kita kena. Maknanya apa sahaja yang Allah tegah, apa sahaja yang Allah suruh, pelaksanaannya itu merupakan sebagai satu ibadat. Allah suruh kita semayang. Ini ibadat. Juga dalam hal ini Allah suruh kita supaya jangan menyiksa binatang. Jadi hari ini kadang-kadang viral kan, kadang-kadang dalam WhatsApp dan sebagainya kita tengok bagaimana penyiksaan ke atas binatang-binatang yang dilakukan oleh manusia. Na'udzubillah min zalik lah kalau manusia itu dia orang yang beriman, orang Islam kita katakan. Tapi kalau dia bukan Islam, itu kita tak, itu mungkin hak dia lah kan kita katakan. Sebab mungkin keadaan dia begitu. Jadi keadaan-keadaan yang macam inilah yang disebut dalam hadis ini supaya kita jangan melakukan perkara-perkara yang demikian. Tengok pernah kita dengar cerita dulu kucing lamalah 2-3 tahun lepas ke begitu, kucing dibunuh, kucing dengan dimasukkan dalam washing machine kan, dalam mesin basuh kain. Ada kita dengar muka keluar berita ada ingat sekali kan. Ramai juga orang-orang yang bising kan, bukan hanya setakat hadis mengatakan malaikat Allah melaknat orang begitu, kemudian malaikat pun melaknat, manusia pun tak suka kan keganasan ataupun kezaliman yang dibuat oleh itu kan. Jadi ini merupakan sebagai satu akhlak yang diajar oleh Islam kepada orang-orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman dengan adanya malaikat. Sebab beriman tu maksudnya tidak boleh lari daripada 6 rukun iman itu. Di satu rukun iman itu tercicir, maka akan rosaklah iman dia. Maksudnya tak boleh kita petikaikan tentang hal ini. Maka sebab tu dalam ini maka Allah jelaskan dalam hadis ni yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melaknat bagi mereka yang menyeksa binatang. Jadi kita tahulah berdasarkan hadis ni mungkin kita dapat benalah akhlak kita. Mungkin kita marah sangat dengan ular kan kita katakan, mungkin dengan binatang-binatang yang kita katakan. Mungkin kalau dekat kampung dulu saya ingat lagi pernah diracunkan lembu yang makan tanaman yang makan tanaman dia kita katakan. Kambing kita katakan belaan jiran sebelah dan sebagainya di
Kalau orang Kedah sana dia kata ditetak kakinya dan sebagainya kan. Begitu berlaku. Jadi rupanya dalam agama melarang kita berbuat demikian dengan tujuan supaya nak mengelak berlakunya, kita kan mungkin kalau berjiran nak mengelak supaya berlakunya pergaduhan orang Islam di antara jiran itu. Maka adalah kaedah-kaedah yang perlu kita laksanakan, perlu kita laksanakan untuk supaya kita menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya kata kita duduk dalam flat yang begitu banyak ni, kadang-kadang kita bela kucing lah, bela apa dan sebagainya. Jadi kita kena jagalah hal-hal yang macam ini. Jangan keadaan-keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara kita ataupun jiran sebelah kita kan. Jadi ini keadaan yang kita nampak yang berlaku kepada hari ini kepada kita. Jadi itu merupakan sebagai satu ibadat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita jangan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dilaknat oleh malaikat, dan juga jangan dibenci oleh semua manusia. Jadi kalau kita ni dibenci oleh manusia, maka tentulah satu perkara yang tak baiklah. Sebab yang sebaik-baik manusia itu, dia katakan khairun nas yanfa'un nas, iaitu sebaik-baik manusia itu dia memberi manfaat kepada manusia lain. Janganlah dia tu kita katakan melakukan kezaliman yang menyebabkan dibenci oleh manusia. Walaupun kezaliman itu dilakukan bukan kepada orang itu, kepada manusia, tapi kepada binatang. Mungkin hak milik manusia itu. Kan? Okey, jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini untuk dapat kita ambil pengajarannya, bahawa beriman kepada adanya malaikat. Jadi hadis-hadis yang kita baca, 2 hadis yang kita baca pada malam ini, mudah-mudahan dengan hadis ini dapat kita mengambil iktibar pengajaran kepada kita, supaya kita tidak melakukan seperti mana yang disebut dalam hadis ini, iaitu saya ulang balik hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, iaitu hadis yang ke-46, iaitu hadis yang berkaitan dengan senjata. Tak boleh kita acukan senjata yang tajam ataupun senjata lah kepada saudara-saudara kita, kerana itu perbuatan yang sangat keji, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah malaikat ni sentiasa melaknatkan kita. Kemudian yang kedua iaitu hadis yang 47, hadis 47 yang berkaitan dengan menyeksa binatang. Jadi pun kita pun kena, jadi kita kena ambil iktibar pengajaran daripada hadis ini. Mungkin kita duduk, kita pelihara binatang ternakan, pelihara kucing dan sebagainya, tak boleh kita menzalimi kucing. Dulu pernah juga kita baca dalam surat khabar dulu, tempat kampung saya di Kedah, di Yan, seorang perempuan tua, dia meninggal. Bila dia meninggal, jenazahnya sebelum dikebumikan digigit-gigit oleh kucing, kan? Orang cerita digigit-gigit oleh kucing, kan? Jadi orang heranlah kenapa. Tapi rupanya bila bila ditengok, rupanya dia ni masa dia hidup, dia sangat menghina kepada kucing. Dia kurung kucing, dia tak bagi makan kucing dan sebagainya. Ini satu kezaliman yang dia lakukan. Ini keluar dalam berita, kan, yang menyebabkan ramai orang juga tak setuju dengan keadaan seperti yang dilakukan itu. Jadi kalau kita pelihara binatang ternakan, mungkin kita ni pelihara binatang ternakan, maka kita jangan tak bagi dia makan. Kita kena bagi makan, binatang itu, jangan biar dia tak makan dan sebagainya. Ini panduanlah kepada kita untuk supaya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita berdasarkan kepada mungkin kehidupan kita, mungkin kita ada yang bela ayam, bela lembu, bela kambing dan sebagainya, kan? Jadi dalam hal ini maka kita juga tak boleh menzalimi binatang-binatang itu, peliharaan kita tu dengan tidak memberi makan dan sebagainya, Jadi itulah yang dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ianya mendapatkan manfaat, walaupun berkaitan dengan percaya kepada malaikat, tapi kita boleh berpandukan kepada hari ini sini, kita boleh beramal untuk mengelakkan
supaya tidak berlakukan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat berdasarkan kepada kehidupan kita, berdasarkan kepada senjata dan juga binatang-binatang peliharaan ataupun binatang ternakan kita, tak boleh kita zalimi, tak boleh kita khianati ataupun tak boleh kita menyiksanya. Jadi saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' wal fakhsha waz zina wal riba wal mihana wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.